وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام لوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد
di kulli ma'lumin lak. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du ya ibadallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berbanyak-banyak kita lafaz, kita rafa' setinggi-tinggi puji kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalalah. Atas kenikmatannya, atas limpahannya, atas rahmatnya, kemurahannya yang tidak terhingga. Kita dipertemukan lagi. Yang mana bulan sudah tak ada. No? InsyaAllah lagu itulah selang-seli. Lama-lama matilah kita. Nah, nanti tua-tua dah. Lama-lama matilah. Nah, tak ada. Jadilah. Nah, jadilah sekali-sekala. Sak dia timbul, sak dia tenggelam. Di mana lah ustazah ni. Nah? Okay, baik. InsyaAllah. Kita akan sambung. Walau bagaimanapun kita tetap istiqamah di atas kitab Penawar Bagi Hati. Saya tahu kitab ni bukan saya seorang baca. Ramai lagi para-para asatizah yang membawa. Ramai lagi para-para guru yang hebat-hebat yang membawa kitab Penawar Bagi Hati ni. Jadi saya cuma merintis jalan para-para alim ulama. Mengutip, cedok, copy paste saja saya punya. Apa yang saya sampaikan ni, saya copy daripada para ulama. Saya paste bagi kat Puan-puan. Macam itulah saya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung. Masih lagi di dalam bab yang kedua. Iaitu pada membicarakan loba berkata-kata. Muka surat kitab saya tak sama dengan Puan-puan.
Sambungan dia wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jumpa? Muka surat 75. Melayu. Semua Melayu. Rumi dan Jawi je. Jawi pun Melayu, Rumi pun Melayu. Tapi ni Rumi. Muka surat 75. Kalau Jawi, kitab saya muka surat 30. Jumpa tak? Ada yang nak ada kitab ke? Ada yang tak ada kitab ke? Tak ada kitab dan nak ada kitab? Tak ada tak? Ju ada bawa Ju ini? Ju, ada bawa tak kitab? Dia ada. Alhamdulillah, rezeki tu. Berapa orang yang nak ada kitab? Kan dia tumpang dia ada bawa. Bukan, belakang. Alhamdulillah. Lekas-lekas pak siku lipat. Siapa cepat dia dapat. Tu je. Ni belakang tu Ju. Ju, ni. Ju sini Ju. Je. Buku tu 58. RM5 dapat kupang. Padanlah dengan Ustazah pun. Apa Ju? Laku keras. Ambok mai lah bila pun laku. Muka yang kitab yang baru tadi tu muka surat 58 lah. Kitab yang baru dapat tadi tu muka surat 58. Kitab tu dia kitab tu muka surat 58. Edisi lama 75. Bukan sat 35. Yang tu 30. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau Jawi, atas sekali. Atas pun tak atas lah. Baris nombor 3. Okay nah? Bismillahirrahmanirrahim. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Yang mana daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang bermaksud, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah daripada kasih akan kasih. Seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi membicarakan kepada kita tentang loba berkata-kata. Terlampau banyak cakap sampai dia melakukan banyak kesalahan dalam percakapan. Apabila terlampau suka bercakap, bila dia tak ada benda dia nak cakap, dia akan cakap pasal orang. Sebab dia dah tak ada idea dah apa dia nak kata. Lepas tu dia akan kata pasal orang. Dia akan buka aib orang. Yang ni yang Allah Ta'ala letak sini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat setengah daripada kamu akan setengah yang lain. Kita duduk dalam ni bertengah-tengah ni ya. Maksud dia kita berpuak-puak. Puak ni maknanya macam ni. Bukan kita tak makawan dengan puak tu dah. Tapi kita lebih selesa dengan kawan ni. Dan kita selesa dengan kawan ni. Bukan kita pilih kawan dah. Setengah orang kata dia tu pilih kawan. Dia nak kawan dengan hak yang pandai-pandai. Dia nak kawan dengan hak kaya-kaya. Dia nak kawan hak dengan lawa-lawa. Kita yang tak ada kategori tu semua. Tiga-tiga tak ada kategori, pandai pun tidak, lawa pun tidak, kaya pun tidak. Habis nak berkawan dengan siapa? Jadi ini kita ada keselesaan. Berkawan dengan orang ni kau rasa macam senang. Boleh masuk. Dia boleh kita sembang dengan dia pun telinga dengar rasa ada halua lah. Tak adalah kadang-kadang perkataan yang keluar tu menyakitkan hati. Baik, dalam kita berkawan, percakapan yang keluar daripada mulut lidah yang tidak bertulang ini biasanya ikut yang orang sebut mulut tak ada insurans,
Ha? Dia keluarlah apa yang dia nak keluar. Tambah kalau ketika dia marah, lagi tak berapa manis yang dengar. Ha? Pedah-pedah belakang. Kena harimau tak apa nak elok. Kalau orang lelaki suka kata, tu dia main bulan tu. Bukan tak kira dia main bulan. Dia menopause lagi teruk. Orang tak tahu. Ha? Dia main bulan tu kira elok lah juga. Dia berlalu. Main 2-3 hari dia berlalu. Tapi kalau dia menopause, hama tahu lah. Nah? Tempek tak jumpa dah sampai bila-bila. Okey. Waktu dia marah, perkataan yang keluar daripada mulut lidah dia, daripada lubang mulut dia itu adalah perkataan yang kadang-kadang di luar kawalan. Menyakitkan hati. Aduh. Ya. Menyakitkan hati. Nah, memedihkan telinga. Jadi, bukan di situ saja. Bukan sekadar itu saja perkataan tu. Bahkan kadang-kadang dibawa pindah kepada orang lain. Makna dia menyampaikan keburukan di sini, dia pergi buka itu dekat orang lain. Ayat ini, ayat daripada surah Al-Hujurat, ayat 12 ini, Allah Subhanahu Wa Taala memfokuskan orang yang suka bawa pindah perkataan. Ataupun dalam bahasa yang kita sebut, mengumpat. Mengumpat. Yang mana Allah Ta'ala tekankan di sini, hang dalam sembang dengan dia elok-elok, hang pergi sembang dengan puak lain, hang cerita pasal buruk kawan tu. Jadi tak mustahil kalau dia kawan baik dengan kawan tu, dia main dekat kita, dia cerita buruk kawan tu. Dah aku bukan nak cerita buruk dia, tapi aku nak habang lah ni betul punya ni. Aku bukan nak cerita tapi aku nak habang. Cerita dengan abang serupa dah? Sinonim. Ya? Sama erti. Lepas tu, aku ni dah tak tahan dah nak kawan dengan dia, tapi aku gagah juga. Gagah tu kira kuat lah. Gagah juga kawan dengan dia. Pasal dia tak ada siapa, dia duk cari aku saja. Tapi aku punya tak suka. Okey. Hang boleh duduk makan sekoleh, sepinggan dengan dia, tiba-tiba hang boleh pindah perkataan yang buruk tentang dia. Tak mustahil dalam masa yang sama, dia boleh buat dengan kita macam tu. Ya, dia juga akan melakukan perkara yang sama pada kita. Hari ni kalau cerita tentang buruk orang, saat lagi dia akan cerita tentang buruk kita. Aku tadi pi makan dengan dia, ya Allah makan punya banyak. Ya Allah yang makan banyak. Ni Allah Ta'ala marah sangat dah hang kata kat dia dengan nama-nama aku angkat. Betul wallahi. Alhamdulillah lah aku tak ikut dia. Kira dia selit dengan kalimah-kalimah Allah untuk diletakkan dalam perbualan-perbualan yang Allah Ta'ala kata yaghtab. Hang mengumpat orang. Hang selit bubuh nama aku. Alhamdulillah lah aku tak ikut dia. Dia begini. Masya Allah, tabarakallah. Kata Allah, jangan hang mengumpat, setengah kamu akan setengah lain. Kalau tak ada apa-apa nak cakap, lebih baik diam. Lebih baik diam. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Hampa suka ke? Tanya Allah. Ayat di sini dimulakan dengan istifham, hamzah istifham. Hampa suka ke makan daging daripada bangkai saudara hampa sendiri? Hampa mau ke macam tu? Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi bukan secara itlak. Orang mati, yang mati tu mungkin saudara kita, mak kita ke, ayah kita, kakak ke, abang ke, adik kita yang mati. Kemudian kita tak sempurnakan jenazah dia, kita ambil daging dia, kita makan. Mau ke? Tanya Allah. Mau ke macam tu? Makan bangkai saudara sendiri. Perumpamaan yang diletakkan. Fakarih tumu. Tentu hampa benci kan? Maknanya kata Allah, tentu hampa tak mau makan bangkai daging daripada saudara hampa sendiri. Wattaqullah, maka oleh itu hendaklah kamu bertakwalah kepada Allah. Takutlah pada Allah. Kerana sesungguhnya dia kata, innallaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala itu maha menerima taubat, lagi maha pengasih. Baik, perbicaraan ayat ini
yakni dalam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, dalam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda Nabi SAW dibawa melihat hal ehwal di dalam neraka. Jadi, masa Nabi nak Isra' Mi'raj tu neraka dah ada. No? Bila Nabi melintasi neraka Jahannam, Nabi lihat di situ keadaan orang yang sedang makan bangkai saudara dia sendiri. Dan di tempat yang sama ataupun berhampiran dengan saudara yang makan bangkai saudara dia sendiri ni, iaitu satu puak, kata Nabi SAW, kuku dia itu daripada besi yang diperbuat daripada api neraka. Besi yang menyala. Kuku. Dia mencari dada dia. Dia cari dada dia, ini dah hadis. Sampai terkoyak. Kita garu, kalau terluka pun kita boleh berhenti dah. Tapi ni dia cari dada sampai terkoyak. Dan keadaan yang azab tu, dia mengeluarkan hati dia. Cabut ni. Bila dah terkoyak tu, dia bukan terkoyak kulit, terkoyak daging. Hingga menzahirkan isi dalaman. Cabut keluar. Allah Ta'ala jadikan semula daging baru. Koyak pula. Kuku dia tu kuku besi. Cakaran besi. Siapa yang buat? Dia buat sendiri. Tapi dia tak boleh berhenti. Sambil dia menjerit kesakitan, sambil dia koyak. Begitu juga dengan keadaan orang yang memakan bangkai tadi. Tak boleh makan. Siapa tak boleh makan bangkai? Busuk. Kita kalau boleh lintah tepi bangkai, pandang pun kita tak mau. Jangankan kata bangkai manusia. Bangkai tikus pun kita tak boleh tengok lama-lama. Jangankan kata bangkai tikus, bangkai ikan, kepala yang kita potong, kita buang tu pun kita tak mau tengok. Tidak? Tak mau dah tengok. Apatah lagi bangkai manusia. Dalam dia duduk riau, duduk menjerit, aku tak boleh makan, tak boleh. Sambil dia duduk makan. Sambil dia duduk makan. Bangkai saudara dia sendiri. Maka tanya Nabi SAW kepada Jibril. Perumpamaan apakah ini Jibril? Satu puak yang aku jumpa duk makan bangkai saudara dia sendiri. Satu puak yang mempunyai cakaran besi. Yang mencari-cari dadanya. Mengeluarkan isi kandungannya. Jadikan semula sakit. Kata Jibril alaihissalam, itulah golongan yang suka mengumpat. Perumpamaan dibawa datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar baginda Nabi SAW saksikan sendiri betapa azabnya dosa orang yang mengumpat. Sebab tu selepas Nabi tengok, Nabi kata besar sungguh dosa ni. Ya, di antara dosa-dosa besar adalah dosa mengumpat. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala boleh terhapus dengan bagaimana cara? Minta maaf dekat dia. Kita faham biasanya mengumpat ni di depan ke di belakang? Belakang. Bila tiba-tiba nak pergi minta maaf dekat dia. Dia tentu akan tanya kan? Hang pasal apa tak duduk? Kita tak ada dosa antara kita. Kita ni kalau nak cerita secara terperinci, dia mungkin takkan maaf kita sampai bila-bila. Tidak. Maka kita ceritalah secara umum. Kod-kod lah. Aku ni ada terkata kat hang ke, terumpat, terkeji ke, manalah nak tahu. Manalah nak tahu apa, memang dia tahu. Aku minta maaf banyak-banyak lah. Mulut aku ni begini. Mungkin aku ada kata dekat hang. Hang pun tentu kata kat aku kan. Tidak, aku tak pernah kata apa pun kat hang. Aku sayang kat dunia akhirat. Allah berdosanya aku yang tukang kata dekat dia. Okey, baik. Kita minta maaf, kata ulama fiqh. Tak perlulah diperincikan setiap perkataan yang kita kata kat dia. Kan nak rakam. Tapi Allah rakam lah. Perkataan kita tu Allah rakam.
Kita ni, kita tak rakam. Allah rakam. Sebelum Allah buka rakaman tu di akhirat nanti, biarlah kita buka siap-siap. Kalau kita buka siap-siap, ada selindung-selindung juga. Tapi kalau Allah buka di mahsyar nanti, tak ada terselindung satu perkataan pun. Maka dengan sebab itu takutlah kita daripada siksaan, dua siksaan yang dilihat oleh Nabi. Dan kata baginda SAW, carilah orang yang pernah kamu umpat ketika mana kamu masih hidup dan dia masih hidup. Bagaimanakah pula cerita kita kata ke orang yang dah mati ataupun tak sempat minta maaf, dengar-dengar dia dah mati. Allahu Akbar, aku punya rajin mengatalah dekat dia. Okey, nak buat macam mana? Kita ni memang benar-benar insaf. Hanya yang benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha yang akan diampunkan oleh Allah dengan cara minta Allah ampunkan dosa-dosa si mati. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dia, kasihilah dia, rahmatilah dia, tempatkanlah dia bersama dengan orang-orang yang beriman. Setiap kali kita berdoa, selitkanlah nama orang-orang yang pernah kita sakiti hati dia, pernah kita umpat keji pada dia, sebab kita mungkin tak jumpa dah dia. Sebab apa Rasulullah suruh kita buat macam tu? Bimbang. Untuk orang yang pernah kita zalimi, orang yang kita mengumpat tu kita zalim dia lah. Nah? Orang yang pernah kita zalimi tu, kita bimbang, kita kena tanggung segala dosa dia. Dan kita kena bagi segala pahala kita dekat dia. Bimbang. Di sana nanti jadi macam tu. Jadi selesaikanlah di dunia yang hanya bersifat sementara. Takutlah pada janji siksa Allah di akhirat yang kekal selama-lamanya. Itulah Nabi selalu berbimbang. Berbimbang andai kita tangguhkan permohonan maaf. Jangan tangguhkan. Tak rugi pun orang yang minta maaf atas kesalahan yang dia buat. Siapa pun tak marah. Okey. Kalau kita tengok kan baru ni Ustaz Wadi Anwar mohon maaf secara terbuka. Orang pandang hina dah dekat dia. Malahan orang pandang lagi tinggi. Terpuji akhlak dia. Dia minta maaf sebab apa? Sebab dia terlebih cakap. Sebab mengikut perarakan Tepusam. Kan budak-budak Muslim pakai ikut. Jadi pada perkataan dia tu, mereka tu sembah syaitan. Bila disebut, dia rasa perkataan dia tu adalah menghina agama yang lain. Rasulullah menghalang kita menghina agama lain. Sebab kita takut agama lain hina agama kita. Bila kita tak mau orang hina kepada Tuhan kita, maka kita jangan hina Tuhan orang lain. Sebab tu Rasulullah dia biar lakum dinukum waliyadin. Bagi hampa agama hampa lah. Bagi aku agama aku. Jadi Ustaz Wadi ni dia terbuka. Dia mohon maaf. Adakah rugi orang yang memohon maaf atas kesalahan dia? Memang kalau kita pandang daripada sudut Islam, kata-kata dia tu benar, betul tak? Kan? Budak-budak Islam yang ikut. Sambil mereka laung satu perkataan. Dengar tak? Mereka kata apa? Whale kan? Whale. Tahu whale tu maksud apa? Whale tu nama berhala yang dia pada usung tu. Tapi dalam Al-Quran, whale, fawailul lil musallin, fawailul lil mutaffifin. Dalam Al-Quran, whale itu bermaksud salah satu daripada nama neraka dan whale itu diartikan dengan nama paling celaka lah. Itu dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa India, ianya adalah nama di antara Tuhan-Tuhan yang mereka bawa tu. Jadi budak-budak Muslim kita yang tak faham apa-apa ikut sama. Fenomena ni bukanlah ni daripada dulu lagi. Tapi dulu orang tak ada handphone nak viral tau. Ingat daripada saya kecil-kecil dulu ada dah. Dia pun pakat pergi tengok orang-orang kita ni. Dulu kan tak ada kereta naik bas. Kat jalan hospital tu. Betul tak? Pergi tunggu tepi jalan.
Tapi oleh kerana orang tak viral, tak ada handphone. Ingat budaya lah ni ke? Berapa lama dah? Kan? Lah ni lah yang tak ada. Tapi bila ada segelintir, hak yang tukar rakam tu siapa? Geng depa juga. Nah, hang punya muka hang tak tunjuk, hang tunjuk muka orang lain. Nah, ini yang kita kata kawan makan kawan. Okey? Tapi ada hikmah dia. Bila berlaku sedemikian, masyarakat akan buka mata. Dan mungkin budak-budak yang ikut tu kita letakkan dalam satu level mereka tak tahu bahawasanya perbuatan mereka itu salah. Nah, itu yang saya kata mencarikan akidah. Tak boleh ikut. Bukan lah ni, bukan baru ni, tapi dulu-dulu lagi. Ingat dulu-dulu lagi ramai. Penuh bah. Alhamdulillah saya tak pergi lah, saya tak pernah pergi. Rombongan lah tu dia. Rombongan. Nak pergi mana? Pergi tengok Hindu Will. Dia tak pula Hindu Will. Kita ni duk tenganga apa? Mereka nanti lalu. India kan, pok-pok India, Hindu. Nanti pakai sari, bubuh bunga, kebun-kebun. Kita seronok tengok, cantik. Ya? Seronok tengok buah mereka, karang-karang tu. Mereka nanti pergilah perayaan tu. Saya ada berjiran dengan Hindu juga. Nah, dalam sikit kampung. Dia nanti mai bagi tahu lah. Mereka macam 10 hari lagi sebelum cucuk tu kena puasa. Puasa dia tak boleh makan benda-benda berdarah. Dia ceritalah macam ni. Nah, tu kena cukok kepala dia. Lepas tu bila cucuk tu tak rasa apa. Kita yang budak-budak yang baru-baru nak meningkat umur ni. Oh, hebat dah Tuhan mereka ni boleh bagi lupa diri. Kita tak tahu. Seperti mana yang telah pun disabdakan oleh Nabi SAW. Allah bagi keizinan. Allah bagi keizinan jikalau kamu yakin pada setiap kelakuan kamu, maka Allah bagi keizinan. Allah bagi izin. Dia tak sakit. Cucuk dia tak rasa apa. Tak keluar darah pun. Allah bagi izin. Izin tu Allah Ta'ala dah bagi kepada Iblis masa dia minta pada Allah. Jadi Allah kata kalau hang boleh sesat dengan pandangan manusia macam tu, sesatlah manusia tu. Kita bimbang, kita tersesat. Andai kita ikut kumpulan tersebut. Jadi bila berlaku teguran. Hari ni bila ada viral ataupun tular dalam media sosial, orang hantar sana hantar sini. Kan ada yang hantar tanya ni apa nak jadi dengan dunia hari ni. Bukan dunia hari ni ya. Dah lama dah dulu. Alhamdulillah lah ni tak ada rombongan. Kak Ilana. Dulu siap berombong-rombong lagi. Lah ni mereka tak ada rombongan lah. Mereka ada kereta. Ya betul. Dulu tak ada kereta. Dulu naik bah rombongan pun naik bah kilang. Naik bah sekolah. Mana ada bah persiaran lagu lah ni. Kan? Kalau lah kata boleh saya tak tahulah. Penuh jalan. Jenuh makanlah wadai. Masa tu kan mereka akan jamu makan nasi. Saya ceritakan sebab saya pernah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Saya balik dari pondok naik bas. Bas tu masuk ke BM. Bukit Mentajam. Tengok-tengok dia terperangkap dalam perarakan tu. Allahu Akbar. Mereka ada rupanya ada di tepi-tepi jalan tu ada nasi percuma. Tapi nasi dia kuah kacang parpu dengan gobih goreng kuning tu. Kita ni duduk di atas bas tengok. Oh, sedap nasi dia. Sedap nasi dia kan lapar. Member kata kalau kita pergi dapat free. Free lah. Nampak sedap dia punya dal. Kan dia nanti buat dalca sayur-sayur dia semua. Okay. Bagi yang si jahil dia rasa tak ada apa kami ikut lagu tu saja. Tapi sebenarnya dia dah pun mencacatkan akidah. Mencacatkan akidah. Jadi bila ustaz ni tegur, bila dia tegur,
dia kata puak ni menyembah syaitan. Okay, hakikatnya benarlah. Kan? Benarlah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Allah sebut. Makna dia, kalau hang ikut jalan tu itu adalah jalan syaitan. Tapi oleh kerana sensitif. Nah, kaum jangan sampai mereka agresif balik. Hina pula kepada agama kita. Menyebabkan mereka cungkir nama Nabi SAW dengan perkataan-perkataan yang lebih hina. Kita takut berlakunya rusuhan. Nah, di antara dua puak. Demi menjaga keamanan dan keharmonian dalam beragama. Maka tak apa dia memohon maaf. Nah, walaupun kita faham, bukanlah melampau kata-kata dia tu. Nah, tapi adakah berkurangan? Andai kita minta maaf ke orang, jatuh tak martabat kita? Tak. Sebenarnya bila kita minta maaf atas kesalahan yang kita buat, tak jatuh pun martabat kita. Malahan Allah Ta'ala akan angkat lebih tinggi darjat kepada orang yang selalu bermohon maaf. Macam itulah juga. Nah, ketika mana kita melafazkan lafaz istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita mengangkat kedua-dua belah tangan ataupun kita tak angkat tangan. Sama ada dalam keadaan kita duduk ataupun dalam keadaan sujud ataupun dalam keadaan berdiri. Andai hadir satu rasa, aku menyesailah buat dekat dia macam tu. Itu satu perasaan nak bertaubat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Aku dah terlanjur cakap pada dia. Mulut lidah ni tak kerti nak simpan. Aku dah bawa cerita buruk pasal dia. Jadi hati rasa tak seronok dah. Ketika ni, kita yang ada segala kemudahan di tangan ni, ambillah handphone, type lah mesej ataupun kirimlah mesej suara kepada dia. Katakan kepada dia, minta maaf nak. Tadi aku terlepas cakap begini. Dia kalau dengar, walaupun hang kata apa dekat aku. Dalam aku ada terkata dekat hang sikit. Bukan ter tu saja tu nak. Kadang terlepas. Benda ter kan diampun. Hak tak ter, tak apalah, tunggulah apa dia nak kata. Nah? Tidak pun kadang-kadang, bila kita dapat yang laser punya kawan ni seronok ke? Ni bukan boleh harap. Tak pergi cerita kat depan tu. Ada aku tak cerita. Padahal jaga hang. Okey. Bagus juga. Ada hikmah juga kalau dia hantar main orang yang mulut laser yang jenis kata kat kita. Biar dia kata depan-depan tu. Barulah ada akai. Okey, baik. Ini di antara kesalahan lidah yang dilakukan oleh lidah. Jangan duk kata saya tak ada lidah. Nah, saya tak apa, saya tak ada lidah. Kalau gigi boleh hang kata tak apa, aku tak ada gigi. Tapi kalau lidah, hang jangan bagi alasan. Bersuara dengan tidak sahaja. Nah, yang tu ya. Okey, tengok sabda Nabi SAW. Iyakum wal ghibah. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahbah. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Dikatakan bagi Rasulullah SAW betapa. Artinya kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Bersabda ia Nabi SAW bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahwasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Ini hadis ni boleh tulis kat situ lah. Hadis dhaif. Hadis ni hadis dhaif. Hadis ada 3 tingkat.
Satu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Maksud sahih ni terbaik. Nah, dia punya periwayat, dia punya cerita betul 100%. Itu nama dia hadis sahih. Yang kedua, martabat yang kedua disebut sebagai hadis hasan. Hadis tu elok, cantik, boleh diterima segala hujah, boleh dibuat hujah. Dan hadis ketiga, hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif ni? Hadis ni periwayat dia. Maksud dia tukang bawa cerita ni, kalaulah kata 10 orang tukang bawa cerita ni, ada seorang. Seorang ni dia, kalau lelaki dia makan di kedai. Seorang tu ya, 9 lagi dah. Seorang tu makan di kedai. Atau kalau zaman Rasulullah dulu, dia pun tak ada makan di kedai. Nah, kalau zaman Rasulullah dulu, ceritanya, seorang sahabat, dia nak susun hadis sahih ni. Dia pergi nak ambil, nak tengok kawan yang tukar nak cerita mai kat dia ni. Dia sampai rumah kawan ni, kawan tu tengah duk bagi makan kuda. Bagi makan rumput kering kepada kuda. Lepas tu, bagi minum air. Hak yang kawan yang tukang nak ambil hadis daripada dia ni, tunggu. Tunggu dia nak main mensahihkan hadis lah. Betul dah hadis begini. Dan kita nanti sana nak bagi minum kuda dia dulu. Lama sangat kuda dia minum. Dia tendang dengan kaki. Apa? Timba kuda tu. Terus hadis yang dia bawa tu jadi dhaif. 9 lagi betul. Seorang saja. Dia tendang timba kuda. Sudah sampai tahap itu. Kalau kita ni, cerita apa yang nak jadi, yang kita nak bawa? Cerita pemohong. Hang cerita bab makan di kedai, aku makan di kedai. Nah, hang cerita bab cakap pemohong, pun aku selalu cakap bohong. Hang cerita bab penderakaan, aku pun penderaka. Nah, hang cerita bab aurat aku tak sempurna. Hang cerita bab solat aku juga tak sempurna. Memang tak boleh riwayat hadis langsung. Kita ni tak boleh letak martabat hadis. Baik. Dalam ketiga-tiga martabat hadis ni, hadis yang kita baca tadi ni, hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif? Dhaif ni maksud lemah. Nah, hadis tu lemah, tidak boleh dibuat hujah, tapi boleh beramal. Makna dia kita tak boleh nak buat hujah, nak lawan dengan orang. Tapi kita boleh buat amalan. Maka dibawa datang hadis ini. Untuk kita jadikan amalan, peringat pada diri sendiri. Janganlah duk kata kat orang. Dosa mengata ni lagi dahsyat daripada berzina. Pasal apa? Kerana kata Rasulullah, kalau kata orang yang buat zina, dia minta ampun kepada Allah. Sebab dia melakukan zina, Allah yang maha pengampun akan ampun. Tapi kalaulah kita mengatakan orang, minta ampun ke Allah, Allah Ta'ala takkan ampun selagi Tuhan yang kita kata tu tak ampun. Jadi maksud dia hukum ni bukan hukum itlak. Bukan mutlak. Saya kata daripada mengatakan orang, biar aku pergi berzina. Jangan pula macam tu. Itu yang dia kata hukum ni bukan hukum mutlak. Dia kata, Sat, nak cari yang mana yang lagi baik. Pergi berzina lah lagi bagus daripada mengatakan orang. Pasal apa? Rasulullah kata macam tu. Yang tu kita kena faham maksud kata-kata Nabi SAW sini. Bila dia kata macam tu, sahabat bertanya, pasal apa orang macam tu? Nabi pun cerita, Nabi pun cerita di dalam satu sejarah, seorang wanita, kita panggil pelacur lah. Seorang wanita pelacur yang memang setiap hari mencari nafkah hidup dia dengan cara dia melacurkan diri dia. Dan mengikut bayaran-bayaran yang tertentu untuk dia menampung sara hidup anak-anak dia. Suami dia kaki minum. Tak bertanggungjawab. Jadi dia demi meneruskan kehidupan, maka dia terpaksa melacurkan diri dia. Okay. Dalam perbuatan dia tu semua orang tahu. Semua orang tahu. Benda ni, kerja ni kerja hina. Memang orang tak suka. Allah tak suka. Rasulullah tak suka. Siapa pun tak suka. Sampailah kepada satu masa,
apabila seorang laki-laki yang masuk ke kamar si pelacur ni bukan niat untuk melakukan zina dengan dia, tetapi berniat memberi wang perbelanjaan, kemudian bagi satu nasihat dekat dia. Tinggalkanlah pekerjaan yang hina kerana daripada hasil yang kamu dapat itu adalah haram. Kemudian balik pergi bela anak-anak dengan uang yang haram. Tumbuh daging pada anak-anak kamu adalah daging yang haram. Benda-benda yang haram ini tempat mereka adalah di neraka. Dia kata, adakah lagi tempat aku di dalam masyarakat? Ada. Kata laki-laki soleh ni ada, dia kata. Tapi yang kena bagi peluang kepada diri untuk menyantuni anak-anak hang dengan diri hang atas pekerjaan yang halal. Dia jawab, kerja halal ni susah. Susah dapat. Kerja teruk, payah dapat. Dan rezeki yang sedikit itu lebih berkat daripada yang banyak tapi dilaknat. Daripada kata-kata seorang lelaki soleh ni timbullah rasa kesedaran. Dari rasa kesedaran tu yang dia kata, dia pergi jumpa dengan Saidina Ali. Saidina Ali meluat nak pandang muka dia. Dia pergi cari Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata pergi jumpa Rasulullah lah. Jumpa Rasulullah. Bila dia mai jumpa Rasulullah, Rasulullah pun tak mau pandang muka dia pada mula tu. Jadi dia merayu sambil dia menangis. Adakah tempat aku di kalangan masyarakat? Aku ni wanita yang jahat gini-gini. Waktu ni turun wahyu kepada Rasulullah. Suruh bimbing wanita ini sebab dia benar-benar nak bertaubat. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Itu kata kalau kita dosa dengan Allah, minta pada Allah. Tapi pasal apa dia pergi cari Rasulullah? Rasulullah itu adalah wasilah. Apa wasilah? Jalan menuju ke Allah. Bila kita nak menuju jalan kepada Allah, kita kena melalui pintu dia. Pintunya adalah Rasulullah. Sebab tu kita berzikir, istighfar. Mungkin ada amalan yang kita buat, istighfar 100 kali pada setiap pagi. Sebelum istighfar, iringilah terlebih dahulu dengan 10 kali selawat. Selawat dulu 10 kali, istighfar 100 kali, tutup dengan selawat 10 kali. Baru sempurna kalam zikir kita tu tadi. Nak berzikir apa pun, mulakan dengan berselawat. Termasuklah nak baca Al-Quran. Hari-hari nak baca Al-Quran tu, selawat dulu. Sekurang-kurangnya 3 kali. Kemudian nak hadiahlah kepada arwah mana yang kita nak ingat. Ataupun mungkin kita lebih bersifat pemurah, sekalian arwah. Bagi kepada sekalian arwah. Mulakan dengan berselawat 3 kali, bacalah Fatihah dan seterusnya bacalah. Mungkin nak sambung bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dia berhenti. Kan ada orang yang dia baca Al-Quran, dia tanda hari ni muka surat berapa, ayat ke berapa, hari esok muka surat berapa. Kan ada tanda, teruskan. Tapi kalaulah nak jadi sahabat Al-Quran, sekurang-kurangnya paling sikit setahun khatam 3 kali. Setahun sekali pun menanah. Tahu menanah? Bukan merah tu, kuning tu menanah. Setahun sekali. Ni dah Ramadan dah dekat dah ni. Aku tak habis lagi. Bila yang hang baca? Hari tu lepas-lepas raya tu baca. Ni nak bertemu raya pula. Aduh, agak-agak lah. Cek balik diri kita. Rupa-rupanya aku lalai. Baca WhatsApp khatam 44 kali. Baca Al-Quran. Istiqamah. Kena istiqamah. Letak jadual dalam diri. Lepas subuh atau sebelum subuh tak dapat tidak. 4 muka surat. 4 muka surat 2 lai. Kalau banyak mana? 4 muka surat 2 lai. Oh banyak tu, banyak. Saya sehari sebelah. Okey, sebelah. Sebelah pun jenuh nak habis tu. Penat. Sekerat jadilah. Mungkin lama-lama dia tambah sikit. Dia tambah sikit. Makin lama makin banyak. Tapi istiqamahlah.
pagi dan petang. 4 muka surat bersamaan dengan 2 helai. 3 hari 1 juzuk. 3 hari 1 juzuk. Betul tak? Betul tak? Tak kata apa pun. Macam tak mau sokong dia. Okey. Benda ni kita kena letak dalam diri kita. Hidup kena ada peraturan. Kalau tak ada peraturan saja, sambil sembahyang menjeli handphone dan nyala, ada mesej masuk. Hak yang tu hang boleh release selalu. Pegang di tangan ni tak lepas. Pegang suami sekali-sekala. Pegang handphone tak pernah lepas. Hidup pun tak tepi telinga. Jangan jadi lagu tu dah, no? Hak yang telah jadi tu istighfarlah banyak-banyak. Mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok. Sikit lagi nah. Dan menilik oleh Nabi SAW ke dalam neraka pada malam Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya beberapa lelaki memakan bangkai. Maka bersabda ia, siapa mereka itu? Jibril. Berkata Jibril, mereka itu yang mengumpat manusia. Dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Dia ulang balik perkataan di atas yang mana Nabi SAW jumpa ataupun diperlihatkan pada malam Isra' dan Mi'raj seorang lelaki yang diumpamakan makan bangkai saudara dia sendiri. Maksud saudara ni abang dia atau adik dia atau kakak dia. Kita gamak kan nak pergi makan saudara kita sendiri dengan saudara kita sendiri. Orang lain pun kita tak boleh nak makan. Nak pergi potong daging tang paha dia ke. Bangkai tu busuk. Pergi ambil, makan. Ambil, makan. Perumpamaan apakah ini? Maka jawab Jibril, itulah perumpamaan orang yang bahawasanya mengumpat ia. Dan mengumpat itu di sisi Allah Ta'ala, di sisi seluruh ulama-ulama fiqh mengatakan haram. Haram ni tulis sikit kat situ. Secara ijma' ulama'. Tulis dulu saya apa dia ijma' ulama'. Janji tulis. Janji tulis. Faham tak faham belakang kira. Saya kita kira. Okey. Yang dikatakan haram secara ijma' ulama' ini sepakat. Sepakat seluruh ulama'-ulama' mana pun kalau hang jumpa hang tanyalah dia, memang haram. Tak boleh. Kami bukan mengata, kami cerita je. Cerita pun tak boleh. Cerita dengan mengata serupa. Ini nak habak. Habak pun tak boleh. Okey. Tetapi ada pengecualian. Pada 6 tempat. Melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Seorang punya ada juga dah. Ada 6. Banyak kot. Banyak kot. Kita tengok apa dia. Pertama, orang yang mengadu kepada raja. Berkata ia, si Anu menzalimi ia akan aku. Dan menyebut ia akan kejahatannya. Dia mengadu kat raja. Okey. Ni ceritanya. Hadis ni ditulis pada zaman dulu-dulu yang boleh jumpa raja secara terus. Lah ni boleh ke Nabi mengadu kat raja? Saya ingat 10 tingkat tak jumpa lagi raja. Kita mula-mula, kalau kita ni seorang isteri mengadu pada suami. Suami kata nanti Sat, nak pergi bagi tahu dekat penghulu. Penghulu kata Sat, nak pergi jumpa JKK. JKK nak pergi jumpa JKK. Ustaz Zahid dulu dia suka kata tu. Yang senang JKK tu nak pergi jumpa siapa? Pas satu. Bukan senang nak pergi jumpa Seri Paduka yang di Pertuan Agong. Menanah jugalah tu. Okey. Dalam hadis ni, kita boleh letak kiasan. Jumpa ketua. Jumpa ketua ataupun wakil rakyat atau wakil daerah. Nah abang kata, saya ni dizalimi. Apa dia nak cerita ni? Kalau dah sampai jumpa raja ni, kes besar lah. Ceritanya, seorang wanita datang bertemu dengan Nabi SAW. Zaman Rasulullah dulu, mereka akan jumpa Rasulullah tak percaya raja.
dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang anak dia yang dipukul oleh jiran sebelah dia. Pasal apa kena pukul? Pasal makan buah tamar milik jiran sebelah. Dan dia kata buah tamar tu duduk sempadan tanah dia dengan tanah. Dia tu ada kebun tamar. Nah, kedekut di sebelah ladang dia tu ada satu rumah anak yatim. Yang mana perempuan ni dia kata tugas aku kisar gandum kepada rumah orang kaya tu lah. Orang kaya sebelah tu lah. Nah, jadi bila pagi-pagi dia nanti pergilah kisar gandum. Dia bagilah upah, orang bagilah upah kat dia banyak mana ikutlah perjanjian awal tu. Anak-anak dia ni dia tinggal di rumah. Duduklah 4-5 beradik di rumah. Jadi sementara dia nak berbalik, upah tu nak bagi makan anak-anak dia akan bangun pagi. Sifat buah yang kandung dia akan luruh. Pagi-pagi banyak kan? Kita dulu kalau pergi kutip jambu ke, biasanya yang luruh tu tak berapa cantik. Betul tak? Dia pun tak boleh duduk di tangkai, dia luruh. Lepas tu, kutiplah budak-budak ni. Bila main musim kurma kandung, gugurnya banyak. Kurma ni, Allah Ta'ala letak satu keistimewaan dia. Dia ulat jarang makan. Dia tak macam jambu lah. Buah yang paling ulat suka jambu. Bukan jambu batu, jambu ayak tu. Betul tak? Koyak-koyak berulat. Nampak di luar cantik kembang. Kita koyak dalam koyak berulat. Masuk ke lubang mana lah. Sampai besar-besar pula tu. Nah? Hebat kan? Dia masuk dalam kecil-kecil dia kata. Sama besar dengan buah mungkin. Ha? Tapi kurma ni, satu keistimewaan dia, ulat tu tak boleh hidup kot, panas kot lah. Sebab musim kurma masak, musim panas amat sangat. Jadi budak-budak ni kutiplah sementara tunggu mak nak balik makan. Nah, makanlah buah kurma. Adalah hari tu banyak. Jadi sambil duk berebut kutip tu, tuan tanah ni nampak, dia kata budak-budak ni curi. Kata mereka, kami tak curi. Yang ni hak yang kita kata dahan. Mayang kurma yang sebelah rumah dia. Kami tak curi. Yang ni guguk ke bawah. Macam mana lah nak naik pokok kurma tu berduri. You know? Budak-budak ni memang tak boleh naik. Dia kata dia nak balik. Dia rabut di tangan anak-anak tu. Sambil dia pukul budak-budak ni. Nah, sedihlah hati mak ni. Pesan pula, jangan ambil dah nah. Jangan ambil dah. Budak-budak. Nah, dah luruh depan tangga dia. So dia kutip pula. Lepas tu, tak boleh jadi dah ni, hampa kena keluar daripada rumah tu. Nak keluar apa yang tu rumah dia. Memang sempadan tanah tu dia punya. Dia nak pergi mana? Dia pula orang susah. Aku tak benarkan. Dia kata kepada tuan tanah tu, kalau dah tak mau, potonglah mayang. Ambil mayang tu. Kena mayang belah situ, buah yang baik pula tu. Allah ni hebat nah. Walaupun dalam satu pohon pokok, tetapi ranting dia berbeza-beza rasa. Percaya tak? Betul. Hak yang belah sana dia pergi atas bumbung kawan tu, buah tu besar-besar. Bila dia masak, manis lain. Hak yang main belah rumah aku, tak berapa nak besar macam tu. Nah? Lepas tu, tak berapa nak manis. Masak kuning biasa, dia taklah oring macam betik kan tu. Oh subhanallah. Kaya Allah, ujian lu lah. Nak bagi kan tak mau bagi. Tu timpa bumbung rumah dia dah lama dah. Takkan tak boleh bagi. Baik, bila mai dibicarakan di hadapan Rasulullah. Ketika ini, kena cerita tak keburukan? Kena cerita. Ni yang kata mengumpat yang diharuskan tu. Bila mai kepada Rasulullah, bawalah benda tu nak kena bawa ke tengah lah. Sebab dia tahap menghalang. Dah lah pukul anak-anak kawan tu. Jadi perempuan ni mai jumpa kepada Rasulullah. Buatlah aduan. Nah, anak aku selalu dipukul. Dia kata, waktu aku tak ada. Dengan sebab ambil ini. Dia ceritalah hal ehwal macam mana sejarah yang berlaku.
siapa jiran kamu? Dia sebut. Dia kena sebut. Adakah benda ini dianggap sebagai mengumpat? Tak. Benda ni dinamakan mengadu. Walaupun buka buruk orang. Jadi, untuk kita nak buat aduan, boleh. Ni hang nak pergi mengadu apa? Tak apa, saya tak mahu mengata kat orang. Hang nak buat aduan, tapi hang tak mahu mengata, tak usah main mengadu lah. Nah, bila kita nak buat satu-satu aduan, kena buka cerita. Kena sebut nama dia. Baru sah aduan kita. Jadi, diletakkan di sini 6 tempat yang diharuskan mengumpat. Inilah tempat pertama. Ketika mana kita nak buat apa-apa aduan. Nah, tentang sekian-sekian kita dizalimi. Orang buat macam ni. Baik, apa jawapan Rasulullah bagi? Maka kata Nabi SAW, walaupun pokok tu hang punya, dia kata dekat tuan tanah tu. Tapi oleh kerana dahan tu sebelah tanah dia, itu milik dia. Dia boleh ambil, dia boleh makan tanpa minta izin. Balik picek pokok belam kita, DP belah rumah sebelah. Kalau DP belah jiran rumah sebelah, jiran tu nak ambil pun tak apa. Tapi kalau jiran tu main konon kau ni, ini bagi betul nak apa. Nah? Tapi kalau hak yang sebelah dia, yang tu dia punya. Pasal apa? Kalau kata luruh, ranting kayu, daun dan sebagainya, sebelah tanah dia. Dia yang kena bersihkan. Maka itu dah jadi dia punya, dia boleh ambil tanpa minta izin. Tapi untuk lebih beradab, minta izin lah. Nah, janganlah duk buat lagu pokok Pak Hang. Nah, dah mentang-mentang kata dia punya, belah tu lebat pula, dia gergah cerah. Okey, lagi satu apa dia? Sifat buah kalau di Malaysia lah. Yang suka luruh dengan banyaknya di buah. Buah jambu salah satunya. Nah. Lagi satu saja jambu-jambu keling itu kan. Jambu keling dia dah musim kan. Dia main luruh berlambak-lambak tapi buka lah. Semua ada ulat. Nah. Lagi satu buah mempelam. Nah. Buah mempelam. Pelam ni Allah Ta'ala bagi, dia berbuah tanpa musim. Hak yang ni tak ada habis lagi. Yang ni dah keluar bunga. Punya pemurah lah. No? Kadang-kadang lebat dia keluar mai. Kan? Okey. Dia tu sifat dia rendang. Keliling. Bila rendang keliling dia, buah kalau dah sampai di sempadan tanah orang lain, janganlah duk jadi pasal nak pergi bergaduh. Tu dia punya. Bagi dekat dia. Kena kadang-kadang luruh atas bumbung rumah dia. Dia punya baik ambil, simpan letak di rumah. Tu dia hebat, dia kutip pagi tadi. Tidak pun dia hebat, ni anak-anak kutip. Pagi tadi tu letak situ. Bagus ya? Amboi, bagilah sikit kan. Dah orang tolong kutip kot. Jangan kedekut sangat. Sampah kita dia sapu. Kan? Lepas tu dekat dia tak boleh bagi. Walhal yang tu dah jadi dia. Jadi dia punya. Itu nak mengikut hukum Allah lah. Seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Dan yang kedua masa dah habis. Baik, insyaAllah kita akan sambung bulan depan. Ada lagi tak bulan depan? Nak tanya Kak Rosmoh. InsyaAllah ada lagi. Selagi ada usia. Tak, kita tak puasa lagi kan bulan depan? Dah lagi kan? InsyaAllah. InsyaAllah. 21 insyaAllah InsyaAllah ta'ala. Dengan izin Allah kita akan sambung. Yang mana dia kata, mengumpat yang diharuskan pada bab yang kedua. Ni nak mengumpat orang ni seronok nak mengumpat. Tapi tengok ada tak kes yang pertama tak ada. Kita tengok yang kedua. Kok boleh nak mengatakan orang? Lawak dah. Okey, saya buka ada apa-apa soalan nak tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Syima. Apa yang dimaksudkan dengan hadis matan arba'in? Okey, baik. Terima kasih. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis matan arba'in? Matan tu maksud dia kalam ataupun kalimah
ataupun ayat matan. Arba'in makna dia 40. Maksud dia 40 buah hadis. Okey? 40 buah hadis. Itu maksud dia matan arba'in. Wallahu alam. Satu lagi soalan Ustazah. Tadi tentang umpatan tadi. Kalau kita maklum yang macam kita sesama Islam. Tapi katalah kononnya kita ni mengumpat orang yang bukan Islam. Adakah hukum dia sama juga? Okey, baik. Kita mengumpat ni, kalau kita mengumpat orang yang bukan Islam, adakah hukum dia sama? Ya, sama. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia tetap makhluk Allah juga. Kalau dia tak buat pada benda yang dia tak buat, kita jangan kata dia buat dan kita jangan memperburukkan dia. Kecuali apabila dia melampau. Contoh, kita beli barang, dia timbang dengan cara mengecoh. Yang tu boleh kita kata, sabar kat kawan, usah pilih kedai tu. Kita minta sekilo, rupa-rupanya dia perkurang. Kita tak nampak. Dia jual bawang tapi dia campur dengan bawang busuk. Tu kita mengumpat. Tak boleh percaya. Saja jenis suka menipu. Boleh kita mengumpat ketika itu. Walaupun dia Islam ke, dia bukan Islam ke, tapi oleh kerana kemungkaran yang dia buat, maka boleh kita kata. Tapi kalau dia bukan Islam, dia tak buat salah apa, maka haram juga. Tak boleh suka-suka kita kata ke orang. Terima kasih Ustazah. Soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Ya, silakan. Kalau kita minta maaf dekat orang tu tak memaafkan kita. Okey, baik, terima kasih. Kita dah memohon maaf kepada orang tu. Orang tu tak mau maafkan kita. Ada yang dia tak mau maafkan. Berkali-kali kita ni minta. Jadi, yang ni yang dikatakan, ya atubu ilaik. Aku kembali pada Allah. Sesungguhnya kemaafan dan keampunan itu adalah dari Allah. Kalau makhluk tu tak ampun, kalau makhluk tu tak maaf, kita dah berulang kali minta maaf, tapi dia tak maafkan kesalahan kita, kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Tak apa dia tak maaf, tak apa. Kita dah minta. Jangan minta sekali je. Tapi cuba usaha berkali-kali. Kalau dia tetap tak maafkan kita, kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang paling terbaik, Allah itu Maha Pengampun. Inna maghfiratan indak. Sesungguhnya keampunan itu adalah di sisi Allah. Kalau dia tak maaf, tak apa. Jangan susah hati. Allah Maha Pengampun. InsyaAllah. Okey, Ji. Silakan, Ji. Assalamualaikum Ustazah. Ji ada dua soalan. Satu soalan mengenai bagaimana kalau hutang dengan orang yang kafir sampai orang tu dah meninggal, adakah waris dia perlu bayar dekat orang yang kafir tu? Satu lagi Ji nak tanya, ada seorang hamba Allah ni, dia ni masa mak dia dah meninggal, dia pun bagi barang kemah mak dia tu, abang-abang dia sepakat untuk bagi dekat dia lah. Tapi dalam pada yang sama adalah salah seorang tu tak berapa nak setuju, cuma dia malu Allah nak cakap. Jadi dia pun kata setujulah bagi dekat dia. Lepas tu bila dah lama tu baru dia dapat tahu yang seorang tu tak setuju barang mah tu, abang-abang dia semua, kakak dia semua bagi kat dia kan. Jadi adakah perlu dia bagi balik bahagian yang telah kawan tu awal setuju tu, ataupun dia kena abaikan? Yang tu ya soalan je Ustazah. Okey, baik, ada soalan, ada dua soalan. Soalan yang pertama berkenaan kita berhutang dengan orang yang bukan Islam. Adakah wajib kita bayar? Wajib kita bayar. Walaupun dia bukan Islam, wajib kita bayar seandainya dia mati. Kita hutang masih ada lagi dekat dia. Hutang dekat Cina sayur ke, Cina ikan ke, mamak roti ke. Wajib bayar. Okey, dia dah mati. Cari waris. Macam mana wajib kita bayar kepada Muslim, maka wajib kita bayar kepada non-Muslim yang sedemikian juga. Cari waris dia sampai jumpa. Kalau anak pun semua mati, mungkin ada isteri. Isteri pun mati. Habis siapa pun tak ada dah. Kemudian kita lost contact dengan dia. Nak berdoa tak boleh berdoa untuk dia. Sebab dia bukan Islam. Kita bersedekahlah. Bayar fidyah. Ni fidyah hutang aku.
Nah, mohon pada Allah ampunkanlah dosa lalai aku. Okey, itu berhutang dengan yang bukan Islam. Kalau pula pada permasalahan yang kedua tentang harta pusaka. Contoh, ada barang kemas, mungkin gelang atau cincin, mak tu meninggal, adik-beradik ni ada lelaki, ada perempuan. Sebulat suara nak bagi dekat seorang ni. Kemudian dalam, katalah 5 adik-beradik. Dalam 5 tu ada seorang yang tak berapa nak bagi. Aku tak berapa nak bagi, tapi dah semua pakat nak bagi. Nampak sangatlah aku kedekut. Aku pun terpaksa bagi. Dia makna dia ikhlas tak? Dia tak ikhlas. Bila dia tak ikhlas, lama-lama kita yang tukang terima harta pusaka tu dengar. Rungutan orang sampai. Rupa-rupanya dia tak berapa reda nak bagi. Apa yang patut kita buat? Bagi bahagian dia. Bagi bahagian dia. Nah? Dan yang seelok-eloknya, kena fikir faraid dulu. Sebab benda tu tak hibah waktu hidup. Kalau hibah waktu hidup, tak apa dah. Nah? Tapi bila dah mati, adik-beradik punya kira ni. Tak apalah, kita bagilah kat adik kita. Dia susah suruh dia bagi kat dia. Bagi-bagi tengok-tengok dalam ramai-ramai tu seorang tak setuju. Bila seorang tak setuju, kena kira balik harta tu berapa, bagi dia punya bahagian. Baru sah. Kalau tidak, harta itu tidak sah. Okey, Ji. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lain? Saya kalau buat harta pusaka ni saya berat sikit no. Nak perkiraan dia tu susah. Bab faraid ni memang susah. Nah, itu kalau di dunia. Akhirat lagi banyak bicara nah. Jangan duk seronok lah. Mak kami mati dia kata-kata ribu. Oh, jangan. No? Banyak cerita. Jenuh nak jawab depan Allah nanti. Susah no. Tambah yang menerima lebih banyak. Tak apalah kalau orang pergi faraid, kira-kira bahagian banyak ni je bahagian aku. Alah hang perempuan, kata abang kita hang perempuan dapat banyak tu je lah. Ini tak adil. Adil tak adil itu hukum Allah. Nah? Alhamdulillah, terimalah mengikut hukum Allah, nescaya Allah meredai diri kamu. Soalan seterusnya? Ada tak? Tak ada no? Dah, alhamdulillah. Kalau tak ada, saya nak beritahu, tapi dah terlambat dah no. Saya nak pergi Palestin. Nah, dengan tim muslimah. InsyaAllah kami dalam 29 orang, campur seorang mutawif 30 orang. Kami akan ke Palestin pada 24 bulan 2. Minggu depan lah. Minggu ni dah, minggu lagi. 24 bulan 2. Jadi, siapa-siapa dalam ni yang rasa-rasa nak infak sikit, nak kirim sikit perbelanjaan dia. Kita mungkin tak mampu nak sampai. Mekah, Madinah ni lambat-lambat sampai juga. Tapi Palestin adalah satu bumi yang susah nak sampai. Kod-kod lah nak kirim dekat saya. Bukan kirim barang, tak boleh beli apa. Kirim duit nak sedekah di sana. Nah, kirim duit nak sedekah di sana. Dia dekat Kak Rosma ada beg. Sat lagi boleh bubuh lah dalam tu. Tak kira berapa kupang yang nak bubuh lah. Sebab saya kira dia kena tukar kepada dolar nah, US dollar. Kemudian bila sampai US dollar masuk ke Palestin, kena tukar kepada shekel pula. Duit mereka tinggi. Duit kita rendah sikit nah. Tapi tak apalah. Macam Rasulullah pernah kata, jikalau kamu tak mampu sampai ke sana, kirimlah minyak zaitun untuk menyalakan lampu di Masjidil Aqsa. Untuk apa lampu dinyalakan? Selagi mana lampu di Masjidil Aqsa bernyala, bermakna orang Islam ada dalam masjid itu bersolat. Orang Yahudi, Nasrani yang ada di keliling Al-Aqsa tu, duk tunggu masa lampu Masjidil Aqsa tak menyala. Mereka nak ambil. Mereka nak tunggu tengok orang Islam tak ada dalam tu. Mereka nak masuk ambil. Sebab mereka kata Al-Aqsa tu adalah milik mereka.
Nah, jadi dia pernah ambil. Kita ni yang duk kirim juga duit tu, tumpang bayang duit api, duit ayak dia tu. Kalau Rasulullah dulu dia kata minyak zaitun. Sampai di bawah Masjid Qibli tu ada telaga zaitun. Kita panggil siak lah. Nah, siak dia akan macam duk sikit-sikit untuk pasang pelita. Nak bagi menyala masjid tu. Selagi mana menyala masjid tu, selagi itu Islam hidup. Jadi puan-puan dalam ni, yang mana yang nak kirim. Ini bahasa majas saya kata minyak zaitun. Kok nak tumpang bayar duit api, duit air di Masjid Al-Aqsa. Saya akan serah kepada imam dia. InsyaAllah ta'ala saya akan serah kepada wakil-wakil yang ada di sana. Kami memang tak boleh jumpa dengan mereka. Tak boleh masuk ke camp tu pun. Tapi boleh bawa boleh bawa dan serah dengan tangan insya-Allah taala jadi wallahu alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey baik. Ni saya nak pergi minggu depan. Okey tahun depan. Okey untuk rancangan tahun ni bulan Disember ada satu lagi. Bulan Disember ada satu lagi trip. Kod-kod lah ada yang nak ikut. Disember ni ada satu lagi trip ke Al-Aqsa. InsyaAllah ta'ala. Okey, perbelanjaan dia yang kami tambang dia. 10,500. Tinggi kan? Tinggi. Itu dah kata kalau kita tak mampu, kirimlah. 7 hari. 6 hari 8 malam. 8 hari 6 malam. Masya Allah. Sama Allah. Tersasul. Ya, 8 hari perjalanan. Tak ada saya sudah dulu Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Terima kasih.